Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua salam sejahtera, salam Malaysia, Brunei, Singapura ni. Okey, hari ni laju sikit sebab banyak nak buat video pasal supply and demand ni. Serius lagi banyak. Okey, kita dah belajar bagaimana price bergerak hingga membentuk candlestick. Kita dah belajar tengok sikit-sikit macam mana jual beli di dalam pasaran. So apa yang saya ajar sebelum ni, maksudnya this just dapatkan dulunya konsep supply and demand. Sebab supply and demand dia bukan teknik, dia adalah konsep, konsep. And then seterusnya kita akan belajar balance dan imbalance. Apa maksud balance dan imbalance? Maksudnya katakanlah let's suppose katakanlah price turun naik, katakanlah harga dekat pasaran, katakanlah you beli ikan sekilo, biasanya harga ikan kita masa ni lah kita guna support resistance. Biasa dekat pasar, let's suppose saya pun tak tahu berapa harga ikan sekilo kan. Let's suppose RM7 sekilo ikan kembung, RM7 sekilo, RM7 lah, RM7 1 kilo. So dia akan main dekat range itu saja, range. Let's suppose katakanlah dekat paling mahal pun dia akan pergi sampai RM7.5, ataupun paling murah sekalipun dia akan bermain dekat RM6.50. Betul ke harga dia? Saya pun tak tahu. So contohlah, contoh. So masa tu price akan balance. Maksudnya you pergi mana-mana pasar sekalipun, dia akan bermain dengan harga ni. Ini dipanggil balance. Something, let's suppose something katakanlah berlaku short ataupun tidak ada supply, langsung tak ada supply. Masa tu musim hujan, musim tengkujuh, tak ada orang pergi laut, ataupun tiba-tiba semua orang tengah cari ikan. What happened to the price? You rasa supply kurang, orang beli, permintaan tinggi. Masa itulah price akan naik ke atas daripada RM7.50 ataupun harga paling tinggi, dia jadi sampai RM15 sekilo. Wah, ni macam ni. Ni mahal, ni mahal. Gila macam mahal. So, yang dekat sini, yang dekat area-area sini, inilah resisten. Sebelum ni harga RM7.50 adalah resisten. Harga paling rendah adalah RM6.50. Ni RM6.50 harga support. Okey. Ni tiba-tiba bila berlaku something yang unexpected, maka price akan harga naik tinggi-tinggi. So sini berlaku imbalance. Yang price naik atas ni kita panggil imbalance, maksudnya ketidakseimbangan. Masa price turun naik, ni maksudnya balance. Bagi contoh lagi, harga ayam lah, ayam let's suppose RM8 lah, RM8 sampai biasa RM9 lah sekilo, 1 kilo. So average you pergi mana-mana pasar pun harga RM8, RM9 1 kilo, 1 kilo. Dia main-main dengan harga 1 kilo. Tetapi imagine masa hari raya, okey, masa hari raya semua orang nak cari ayam, nak buat rendang, nak masak, semua orang cari raya, semua orang cari. So masa tu apa jadi pada harga ayam? Harga ayam akan naik sampai RM10 sekilo. Betul lah. Masa itulah berlakunya imbalance. Price akan naik ke atas. Okey. Contohnya macam sekarang ni dah nak dekat raya haji, hari raya korban. Kambing dengan lembu mungkin seekor mungkin harga RM2,000, RM2,000 seekor lah, RM2,000 biasa. Tapi bila hari raya korban, tiba-tiba berlakunya spike naik ke atas sebab semua orang nak cari lembu. Masa itu permintaan tinggi, ramai orang beli daripada ramai orang jual, maka price akan naik. So dia akan naik jadi RM4,000, jadi RM5,000. Itu dipanggil imbalance. So benda ni yang sama, konsep supply and demand ni sama berlaku di dalam you punya chart MT4. Contoh sini, price turun bawah. Di sini berlakunya balance. Price, saya besarkan sikit candlestick ni. Besar sangat. Saya kecilkan sikit. Okey. Ini saya tolak atas. So sini berlakunya balance. Di sini you nampak tak? Support ni adalah harga, orang cakap beza supply and demand ni dengan SNR adalah support ataupun resistance adalah harga shilling ataupun harga apa yang kita nak cakap, harga shilling. Contohnya macam kalau kita lukis yang tadi ni, dia harga dekat sini, harga standard RM7.50 sampai RM6.50. Price akan bermain-main kat situ. Inilah support and resistance. This is your resistance. Dan bawah ni akan jadi support. Okey, dia akan jadi support. So kalau you buka MT4 dia sama juga bang, you chart benda tu tukar. Di sini you ada support, di sini you ada support. Kita dah belajar bab support kan. Maksudnya price tak nak turun daripada bawah, daripada harga ni. Dia tak nak turun daripada harga sini. Dia tak nak turun daripada harga sini. Ada something yang mungkin bank ataupun mungkin ada someone yang supportkan benda ni. Dia tak nak price turun daripada harga ni. And then price cuba turun, tetapi tiba-tiba price sideways. Sideways ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candlestick yang bermain di tempat yang sama. Ini dipanggil, dalam sini kita panggil the base. Ini dipanggil keseimbangan. Ini kita panggil
keseimbangan harga. Maksudnya harga dalam keadaan balance. So siapa yang beli ataupun siapa yang sell at that moment, dia akan dapat harga yang cantik lah. Support ataupun pembeli ataupun penjual bersetuju banyak membeli sini. Tiba-tiba price break ke atas daripada kawasan balance ni, dia naik atas, naik atas, naik atas, naik atas, naik atas, naik atas. This is what we call imbalance. Imbalance maksudnya ketidakseimbangan harga. Imbalance. IM ataupun IN. Dua-dua saya letak imbalance. Maksudnya ketidakseimbangan harga. So bila imbalance ni, ketidakseimbangan berlaku, maka demand lebih tinggi daripada supply. Maksudnya masa ni price naik sebab ramai orang beli. Supply yang ada kat sini pun tak cukup menampung. Sampailah naik atas, tiba-tiba price buat keseimbangan balik sampai sini. Support resistance. Sama juga, tiba-tiba price turun bawah pula. Keseimbangan tidak. Di sini berlaku keseimbangan. Keseimbangan yang ke atas ni, keseimbangan harga. Tiba-tiba price break turun bawah dah berlaku imbalance lagi. Kemana price akan cari? Mengikut konsep supply and demand, dia sama dengan konsep air ataupun konsep universe. Setiap price yang bergerak yang tidak balance ni, dia akan mencari keseimbangan. Maksudnya price ataupun whatever it is yang dekat dunia ni, dia akan mengikut konsep mencari keseimbangan. Contohnya air tu, kalau you kocak, kalau tu dia biarkan saja air dalam cawan ataupun air dalam botol, dan lepas you kocak, dia akan berlaku ketidakseimbangan. Bila you letak dekat meja tu, lama-lama apa air tu buat? Air tu akan lama-lama dia akan slow akan diam, stand still. Sebab masa stand still tu adalah berlakunya keseimbangan harga. Contohnya macam air terjun daripada atas, dia terjun ke bawah. Kenapa? Sebab mencari keseimbangan. Bila dia dah dekat laut, bila dah dekat tasik, dia akan diam sebab di situ berlakunya keseimbangan. So sama dengan market. Market bila dia turun bawah, dia akan cuba seimbangkan diri dia sampai dekat kawasan keseimbangan ni, tempat balance, dia akan sideways. Tiba-tiba berlaku lagi naik atas lagi, dah tak seimbang lagi, naik atas, dia akan pergi dekat supply. And then lepas dekat supply, dia buat apa? Dia akan sideways lagi, stay lagi, tiba-tiba turun bawah. Macam tu lah, naik atas, turun bawah. So tempat simbangan ni kita akan panggil base. Nanti kita akan belajar secara detail. Tempat ni kita panggil base. Ini dipanggil base. So bila price naik sini, price naik atas laju, ini dipanggil rally. Pergerakan naik ke atas kita panggil rally. Bila rally ni, maksudnya rally naik ke atas. Bila rally ni maksudnya ketidakseimbangan berlaku. Maksudnya buyer lebih kuat daripada seller. Orang yang buy lebih banyak daripada orang yang sell. Bila price turun ke bawah, kita panggil dia drop. Dan bila drop ni bermaksud orang yang sell lebih banyak daripada orang buy. Orang yang sell lebih banyak daripada orang buy, ataupun seller lebih banyak daripada buy, ataupun supply lebih tinggi dari demand. Contohnya macam harga ayam. Katakanlah harga ayam tadi, katakan dia dah naik. Bila dah hari raya, masa harga ayam dia naik. Bila hari raya sebulan harga ayam naik lagi. Lepas tu kata pun kerajaan kacau ke apa jadi pada price? Masa hari raya mungkin harga tengah naik ni, masa nak raya. Tapi bila hari raya dah habis ke apa jadi pada price? Price akan turun balik normal, pergi harga standard RM7.5 hingga RM6.5. Macam itulah berlaku. So masa naik atas ni panggil rally, masa dia base, masa dia simbang dia panggil base. Dekat sini base. Masa dia drop ke bawah tu, kita panggil dia sebagai drop. So dalam ni lah kita akan belajar nanti by S&D, rally, base drop, drop, base rally, base rally, drop, base drop, which is the most basic dalam S&D. Hingga kembali video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.